إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, surah ni diturunkan di Madinah. So kalau apa-apa yang saya tulis ni, apa-apa yang saya cakap ni, semuanya penting tuan-tuan puan untuk kita nak tahu surah ni. Sebab itulah kena take note. Pertama, turun di Madinah. Sama macam surah Al-Baqarah. Kalau turun di Madinah ni tentang sahabat-sahabat ni Madinah lah, yang dah ada sistem, dah ada perlembagaan dan sebagainya. Itu kena faham. Dia ada 200 ayat 200, bukan biasa-biasa Tu rasanya kalau nak baca surah ni memang tak habis lah kan. Untuk rancangan ni. Okey, 200 ayat Kalau Al-Baqarah 286. Kurang 86 je. Dinamakan surah Ali Imran perihal keluarga Imran. Imran Imran se-Arab, Imran. Kalau Melayu Imran lah. Kerana kisah mereka disebutkan mulai dari ayat 33. Boleh tengok ayat 33 tuan-tuan dan puan. Kisah keluarga Imran ni menerangkan perihal Nabi Isa yang sebenarnya dan kesesatan kaum Kristian yang mensifatkan Nabi Isa sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Pada umumnya, surah ini menggambarkan keadaan umat Islam di Madinah setelah mencapai kemenangan yang besar di medan Perang Badar dan berjaya menghancurkan kaum musyrik yang menceroboh. Kemenangan umat Islam ini menyebabkan kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah marah kerana hasad dengkinya. Lalu berbagai-bagai pakatan jahatlah dilakukan terhadap umat Islam. Sebab itu Allah mengingatkan sebagaimana yang tersebut dalam surah ini, supaya umat Islam sedar waspada terhadap golongan-golongan kafir yang memusuhi Islam. Apa yang telah dan sedang akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu, terutama Yahudi dan komunis terhadap Islam, dan umat Islam makin menjelaskan hakikat ini. Dalam surah ini juga ada terangkan peperangan Uhud. Nanti kita cerita detail. Sebab-sebab menjadikan orang-orang Islam gagal dalam peperangan itu. Itu sebahagian di antara mereka melanggar perintah Rasulullah. Untuk menanamkan semangat perjuangan jihad, ditegaskan dalam surah ini bahawa orang-orang Islam gugur yang syahid tu, yang telah syahid dalam perjuangan, membela Islam bukanlah yang mati dan lenyap dengan tidak disebut-sebut dan dikenang. Bahkan mereka hidup secara istimewa dan meningkat ke tempat yang mulia. Itu saja dia bagi untuk dalam tafsir Ar-Rahman ni. Okey, 200 ayat tuan-tuan. Bukan biasa-biasa. So tapi kalau kita nak baca tu mungkin tak habis. Tapi kalau kita nak tadabbur, kita nak fahamkan, insya-Allah kita dapatlah poin-poin sikit. Okey, apa yang saya kongsikan pada hari ini? Surah Ali Imran ni cerita tentang keluarga sebenarnya. Sebab tu kalau tuan-tuan puan elok menonton dengan keluarga kan, dengar ada suami, ada isteri, mungkin hari ni hari cuti kan. Kita galakkan untuk share kepada keluarga kan. Suami, isteri, anak-anak, apa istimewanya surah Ali Imran ni? Okey. Tuan-tuan mahu tahu tak keluarga Imran? Keluarga Imran ni namalah seorang hamba Allah lah. Nama dia Imran. So ibu dia adalah mak kepada Maryam alaihissalam. Maryam tu ada surah ni dan ada juga surah Maryam kan. Special ni Maryam ni dikatakan antara wanita yang paling istimewa lah. Ada dalam Al-Quran disebut namanya Maryam kan. Specialnya. Apa kita nak belajar apa tentang Maryam ni? Tentang satu sosok peribadi yang sangat unggul, seorang wanita, iaitu Maryam. Nanti kita cerita. Kemudian lepas Maryam melahirkan siapa? Nabi Isa alaihi salam. So ini keturunan-keturunan dia. Okey. So juga ada Zakaria, Nabi Zakaria yang cerita juga, ada juga Yahya anaknya. So itu cerita tentang keluarga. So dan juga dalam surah ini kita boleh belajar apa tuan-tuan. Yang pertamanya adalah tentang fitnah.
Fitnah ni bukan fitnah cakap orang depan-depan tu, tidak. Cakap ini tak betul ke belakang, bukan. Ini fitnah di sini adalah maksud ujian. Ujian. Bagaimana Nabi Zakaria kan? Kita masuk terus kepada topik-topik dalam ni. Nabi Zakaria dia dah tua. Dan dia merayu pada Allah Subhanahu Taala sebab dia tak dapat anak. Siapa nak mewarisi dia punya kenabian dan sebagainya. Dan dia juga seorang yang dah tua. Tapi Allah nak kata apa? Allah kalau Allah nak buat ni, Allah berkuasa dia buat apa sahaja dan dikurniakan dengan seorang anak. Itu bagaimana menghadapi ujian. Kemudian juga kita tengok last tu cerita tentang perang Uhud ayat 1 lebih. Perang Uhud ni orang Islam menang ke kalah perang Uhud? Orang Islam menang ke kalah agak-agak ni? Orang Islam adalah ia kalah dalam perang Uhud. Selepas dah menang dalam perang Badar, Allah uji. Kata orang Islam ni tak ada yang kriteria yang tak layak, sebab itulah mereka diuji dengan kekalahan. Itu satu ujian juga kan. Kisah dalam perang Uhud. Okey. Sebab mereka ni mengejar harta kan. Dia tak ikut arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh jangan bergerak, duduk situ je. Tapi disebabkan ada harta, ada ghanimah, nak harta emas dan perak dan sebagainya. Sebab itulah adanya mereka ni diuji dengan kekalahan. Okey. Dan juga dalam surah ini tuan-tuan dan puan, kita boleh perasan sebenarnya dia ada banyak doa. Sebenarnya. Tengok ayat 8 pun ada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu antaranya. Ayat 8 ada ayat 9 ada ayat 16 ada ayat berapa? 38 ada ayat 140 lebih dan hujung-hujung ada 194, 193, 192. Itu semua doa. So boleh tengok lepas ni tuan-tuan puan, boleh baca, kalau boleh hafal lagi bagus, boleh baca dalam lepas sembahyang sebagainya. Sangat bagus doa-doa dalam surah Ali Imran ni. Sebab apa? Nak katanya bila kita diuji ni tuan-tuan puan, bila kita diuji dengan ujian harta, ujian keluarga dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya, ada masalah, kehilangan nyawa dan sebagainya, kita nak bawa tuan-tuan puan, Allah nak bawa kita semua kepada mendekatkan diri kepada Allah SWT, iaitu berdoa. Sebab itu dalam surah ini banyak juga tentang berdoa. Dan pastinya kita cerita tentang istimewanya surah ini, sebagaimana saya dah huraikan sebelum ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni dia umpama dua sayap ataupun yang akan menaungi kita di akhirat nanti kepada orang yang membaca ni. Waalaikumsalam. So tak ada apa pun, ini just pengenalan je. So yang pentingnya tuan-tuan puan boleh ingat poin-poin dia tu. Sebabnya mungkin kalau kita nak nampak cantiknya tadabbur ni, sebab itulah kena join daripada awal. Kalau tak, kalau tengah-tengah nanti macam pelik sikit lah. Okay macam lain sikit, tak nampak dia punya turutan dia. Okay, tadi dah cerita tentang surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah ni akan datang hari kiamat nanti sebagai pembacanya, sebagai pelindung, di mana tidak ada naungan. Itu istimewanya dua surah inilah, saling berturutan. Dan kita mesti nak faham, menariknya tuan-tuan puan, surah Al-Baqarah diakhiri dengan doa, betul Rabbana la tu'akhidna, ayat 286. Kan? Dan Ali Imran pun banyak tentang doa-doa Allah. Itu istimewalah sambungan. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salam, juga tentang umat Islam di Madinah. Kemudian dalam surah Ali Imran ni cerita tentang Nabi terakhir untuk Bani Israel, ada juga. Dan khususnya surah Ali Imran ni sebenarnya adalah huraian kepada surah Al-Fatihah. Maksud saya, dalam surah Al-Baqarah dia banyak cerita tentang orang Yahudi. Kita kena perasan dulu ni. Kena tengok balik surah Al-Baqarah yang dulu. Cerita tentang orang Yahudi dan sebagainya. Tapi bila cerita tentang Ali Imran ini, cerita tentang orang Kristian, orang Nasara. Okey, itu beza dia. Sebab itu ada dalam surah Fatihah kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin, kan? Ghairil maghdubi tu golongan lain. Golongan yang murkai dan orang yang sesat adalah orang-orang yang ini dhalin. So dikatakan orang dhalin ni adalah orang-orang Nasara. Okey. Sebab mereka ni mengagungkan Nabi Isa dikata sebagai Tuhan. Itu kata dia lah. So Allah menafikan semua itu bila kata cerita apa? Nabi Isa ni adalah keluarga dia. Dia bukan datang tiba-tiba dan sebagainya. Sebab dia ada ibu dia, dia ada atuk nenek dia dan sebagainya. Dalam surah Ali Imran ni lah nak belajar, kita nak belajar. Nabi Isa ni bukan yang sebenarnya didakwa oleh orang-orang musyrik. Orang-orang Kristian, orang-orang Nasara. Itu bezanya surah ini dan agak menarik. Kemudian diceritakan pada ayat 33, kita tengok ayat 33. 33, Innallaha astafa Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Maksudnya saya ringkas saya bagi, Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim. Atas orang-orang yang lain kan. So ini kita nak lihat bagaimana kriteria yang Allah pilih. Sebab apa keluarga Imran ni ada dalam Al-Quran. Ini ada dalam ayat 33. So kunci surah ini ada pada ayat 33. Sebab nama surah ni surah Ali Imran ada pada ayat 33. Itu poin penting. Kemudian ceritakan tentang bagaimana kisah-kisah kan. Cerita dia banyak cerita sebenarnya. Bagaimana Maryam ini dia asalnya dia nak seorang anak lelaki, tapi dia nak seorang anak perempuan Kalau lupa pula. Tak ingat dia dapat seorang anak lelaki. Lepas tu ceritakan tentang bagaimana Maryam ni sangat warak, sangat orang yang beribadah pada Allah SWT. Sehingga kan Nabi Zakaria bila jumpa masuk dalam tempat dia beribadah tu, ada buah datang daripada langit. Bukan daripada Nabi Zakaria bagi ke tidak. Tapi bila itu rezeki yang Allah bagi pada Maryam alaihissalam ni. Bila kita beribadah, dia beribadah ni, so Allah nak bagi istimewanya Maryam ni. Juga last tu cerita tentang Nabi Isa kan. Ada kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Isa. So dikatakan golongan Kristian ni ataupun golongan Nasara ni dia mengagung-agungkan seseorang, tokoh dan sebagainya, sehingga kan dia kata inilah specialnya, inilah yang hebatnya. Dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh macam-macam lah. Sebab itulah dikatakan mereka ni jadikan Nabi Isa sebagai dia punya ikon sebagai Tuhan dan sebagainya. Okey. Lepas itu kita nak lihat soalan akhir yang boleh saya bagi kan. Untuk tuan-tuan dan puan, menarik untuk kita kaji. Dalam surah Ali Imran ini cerita tentang Maryam, seorang ibu melahirkan seorang anak dan sebagainya. Dan akhir surah ini dan dia bila 100 lebih tu, Allah cerita tentang perang Uhud, tentang peperangan. Okey. Agak-agaknya kenapa dimulakan dengan kisah keluarga Imran, keluarga. Lepas tu dengan peperangan. Apa kaitannya dengan perang, keluarga dan perang? Okey, kalau lagi detail, surah An-Nisa. Ini selepas ni tapi kita beritahu je. Ada surah nama perempuan lah, An-Nisa perempuan kan. Lepas tu, tapi dalam tu ada juga cerita tentang perang, berjihad dan sebagainya. Kan? Apa kaitannya perang dengan perempuan ni? Dalam surah Al-Baqarah. Okey, dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang jihad dan perang, dan juga ada cerita tentang penceraian, tentang perkahwinan, dan tentang iddah dan sebagainya untuk perempuan. Kenapa agaknya sangat penting penekanan dalam Al-Quran ni? Isu adalah perang dan juga kehebatan seorang perempuan tu. Agak-agaknya kenapa? Saya bagi jawapan terus lah kan, sebelum saya tanya nanti. Sebabnya adalah dikatakan bila baiknya seorang perempuan itu, bila baiknya keluarga itu akan melahirkan seorang insan yang sangat
sangat baik lah, sangat peribadinya sangat hebat. Dan bila itu adalah untuk apa? Untuk membela agama Allah Subhanahu Taala. Itu je tujuan dia sebenarnya. Berjihad, meneruskan syiar Islam. Sebab itunya pentingnya keluarga ini penting untuk mendapat keluarga yang sakidah, mawaddah dan rahmah. Sudah sarap pula. Kan? Untuk dapatkan keluarga seperti keluarga Imran ni. Macam mana nak jadi seperti keluarga Imran ni? Itu mungkin lah kita boleh jadi misi kita bila kita masuk join tadabbur ni. Cakap macam mana jadi macam keluarga Imran kan? Apa kualiti yang ada keluarga ni? Apa special keluarga ni sehingga disebut dalam Al-Quran? So, pentingnya bila daripada keluarga, daripada rumah bermula seorang lahir insan itu dan dia akan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Kita lihat Nabi Isa kan, maksudnya ibunya dari kecil lagi dah bernazar untuk jadikan mereka ni, dia ni anak Nabi Isa ni adalah orang yang soleh, orang yang membela agamanya. Itu kriteria seorang ibu.